Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim alimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim khalliqna bihulkil hilmi wa haqiqna bihaqqikil ilmi. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang dari manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin. Kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat. Surahul Azim, Surah Al-Jin ayat yang ke-6. Tamunya saya hormati pengerusi Surau An-Nur Seksyen 20, para ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, Bilal, seterusnya, muslimin, muslimat yang saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi syukur. Sehingga pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk kita mengecap nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita, iaitu nikmat Islam dan juga nikmat iman. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita akan nikmat kesihatan dan kelapangan masa kita. Dapat sama-sama kita menghadirkan diri kita ke dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang saya bacakan sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Jin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bahawa sesungguhnya ada daripada kalangan manusia ini yang mereka meminta pertolongan kepada bangsa-bangsa jin, yang mana permintaan itu semata-mata untuk menjaga dan melindungi diri mereka, sehingga kata Allah Subhanahu wa taala menjadikan bangsa jin ini bertambah sombong dan juga jahat. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni secara khusus bagi manusia-manusia yang menjadikan bangsa jin sebagai tempat mereka meminta tolong. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, ramai daripada kalangan manusia yang menjadikan golongan jin sebagai tempat mereka meminta pertolongan. Bahkan bukan setakat mereka meminta pertolongan kepada bangsa jin, mereka menganggapkan bahawa bangsa jin ini mampu untuk menjaga mereka daripada segenap sudut. Hari ini kita akan kupaskan tentang satu tajuk, iaitu saka bukan pusaka. Apa maksud saka bukan pusaka? Saya nak cerita hari ni, kalaulah hari ni tuan-tuan dan puan-puan buka, boleh tengok dalam Google
taib perkataan pusaka. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, maksud pusaka ini adalah sesuatu yang diturun-temurun, yakni yang diwarisi secara turun-temurun. Manakala maksud saka ni pula adalah suatu makhluk halus yang mana mereka membiak di dalam keturunan. Hari ini saya nak bawa tajuk tentang saka bukan pusaka ni untuk memberikan pendedahan dan kesedaran kepada masyarakat hari ini, iaitu rata-rata daripada kita hari ini yang mana mereka menganggapkan saka itu adalah pusaka, yang mana mereka mewariskan saka itu kepada anak keturunan mereka. Kalau hari ini kita sebut tentang pusaka, kita sebut harta pusaka, kalau saja kita sebut nak turun harta pusaka, semua nak. Siapa yang tak nak harta pusaka? Hari ini orang sanggup berebut semata-mata nak mendapatkan harta pusaka. Tetapi kalaulah mak dia sebut siapa nak saka, mak nak turunkan, agak-agak semua hari ini nak menolak agaknya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini ada daripada kalangan manusia yang sanggup untuk menerima saka ni, yang mana untuk dijadikan sebagai pusaka dalam hidup mereka. Tuan-tuan dan puan, kalau kita cerita tentang saka ni sebenarnya apa? Saka ni sebenarnya adalah suatu makhluk halus yang diperturunkan daripada keturunan kepada anak cucu keturunan mereka yang sama. Kalau hari ni orang kata, ustaz, boleh tak kita dapat saka daripada orang lain? Okay? Secara khusus saya boleh sebut, saka tidak boleh diperturunkan melalui bukan jalur keturunan. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tengok bila ketika mana kita sebut tentang saka ni bukanlah sesuatu yang mana menjadi permintaan bagi setiap masyarakat hari ni. Macam saya kata tadi, kalaulah orang cerita nak bagi harta pusaka, kalaulah dia tu bukan ahli keluarga pun dia nak. Tetapi hari ni kalau kita cerita tentang saka, sekalipun dia tu bukan ahli keluarga, dia akan menolak. Hatta ahli keluarga itu sendiri akan memastikan bahawa jalur keturunan dia itu tidak ada saka. Hari ini berapa ramai tuan-tuan dan puan masyarakat hari ini yang mana mereka mengamalkan ilmu saka ni dalam kehidupan. Saya akan kupaskan beberapa contoh-contoh yang disebut sebagai saka. Baik. Sebelum daripada tu, kita nak kenal pasti dulu bagaimana saka ini diperturunkan. Ada 3 kaedah dan 3 cara macam mana seseorang itu boleh ada saka. Yang pertama adalah menurut daripada kaedah bersalaman atau diperturunkan. Sebagai contoh, kita bersalam dengan orang yang ada keturunan. Sebagai contoh, saya ambil satu orang cucu yang bersalam dengan nenek dia. Kemudian nenek dia berkata kepada dia, ni perkataan yang tuan-tuan perlu ambil maklum. Bila bersalam dengan orang-orang yang kadang-kadang kita nampak dia ni sakit sangat, kemudian dia salam dengan kita, dia kata terima lah, dia kata. Bila disebut saja perkataan terima, kita pun terima. Halah, saya terimalah. Ingatkan kita nak buat apa? Bergurau dengan nenek tok kita. Tak apa, saya terimalah tok, bergurau dengan ada bergurau. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya pada saat dan ketika itu kita sudah pun menerima saka yang nak diberikan tadi. Yang pertama. Yang kedua, saka itu boleh diperturunkan daripada barang. Sebagai contoh, kalau seseorang tu dia ada saka, kemudian saka tu diletakkan di barang-barang kepunyaan dia. So, sebagai contoh, keris. Yang kedua, iaitu gelang ataupun alat perhiasan seperti gelang, rantai, cincin. Kemudian yang ketiganya, barangan-barangan antik lama seperti tempayan, periuk belanga,
apa-apa sahaja barangan lama yang ia menjadi keturunan yang disimpan daripada sejak dahulu kala. Yang ketiga, macam mana satu orang yang boleh dia ada saka? Yang ketiga adalah sihir yang tidak dirawat, sehingga mengakibatkan satu orang yang disebut sebagai kena sihir tadi meninggal dunia. Dia kena sihir bertahun-tahun, kemudian tidak dirawat, mengakibatkan dia meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, yang akan mewarisi sihir itu adalah anak cucu dia. Biasanya dia akan turun kepada anak dulu. Saya banyak jumpa kes yang mana ayah kena sihir sehingga mengakibatkan kematian. Meninggal ayah, kemudian sejak daripada tu anak dia pula yang sakit. Banyak kes macam ni. Tiba-tiba anak dia pernah cerita, dulu ayah saya yang sakit, sekarang ni saya yang sakit. Ini salah satu daripada contoh yang disebut sebagai sihir yang lama yang mengakibatkan kematian, tetapi asbab tidak dirawat, ia menjadi saka. Yang jadi turun-temurun tu. Itu namanya saka. Ada 3 jenis tuan-tuan dan puan. Hari ni kalau kita nak kenal cara saka, kalaulah kita tengok daripada 3 jenis ni, sama ada kita diperturunkan ataupun kita ni menerima barang yang diperturunkan, ataupun kita tidak merawat sakit sehingga mengakibatkan kematian, mengakibatkan anak cucu kita pula yang mendapat sakit yang kita hidap tu. 2. Kemudian yang ketiga, saka ni terbahagi kepada apa? Hari ni biasa kalau ungkapan yang biasa kita sebut, saka itu adalah hantu raya. Orang sebut ada hantu raya, itu adalah saka. Saka ni terbahagi kepada beberapa jenis. Yang pertama adalah saka binatang. Saka binatang. Selalunya binatang yang menjadi kebiasaan yang disebut sebagai saka adalah harimau. Yang kedua adalah buaya. Yang ketiga anak kera. Yang keempat pelesit. Selalu kalau kita nak tahu jenis saka ni, seseorang yang dia ada gangguan saka, dia akan mengalami tanda-tanda mimpi yang disebutkan sebagai binatang tu. Sebagai contoh, dia cerita, ustaz, saya pernah mimpi harimau putih. Okey, bermaksud dia tu ada tanda-tanda saka, yang mana saka dia adalah jenis harimau putih. Ada orang yang dia cerita, ustaz, saya selalu mimpi buaya. Mimpi buaya ni adalah salah satu daripada tanda-tanda saka yang menunjukkan saka itu adalah binatang. Yang mana binatang itu adalah buaya. Buaya ni macam-macam. Ada buaya putih, buaya tembaga. Saya pernah rawat satu orang yang mana dia ni ada saka harimau. Dia jadi sebiji seekor harimau. Dia duduk dalam keadaan harimau, gigi dia harimau, kuku dia. Dan dia akan cengkam orang ni. Bila dia pegang kita ni, tangan kita ni akan mula sampai berdarah. Kena cakar ni. Sebiji macam harimau. Ini yang biasa terjadi ni. Orang yang ada tanda-tanda saka binatang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saka jenis jaga. Saka jenis jaga ni adalah apa? Yang mana manusia yang mengambil saka semata-mata untuk menjaga kehidupan harian dia. Saka jaga ni terbahagi kepada berapa pula? Yang pertama adalah saka jaga rumah. Orang dulu bila ketika mana tak ada rumah yang tidak berkunci, mereka kebiasaannya mendampingi jin yang boleh menjaga rumah mereka daripada dimasuki oleh pencuri. Ni saka yang jenis jaga rumah. Yang kedua, jenis saka yang menjaga kecantikan tubuh badan. Jaga kecantikan tubuh badan. Saya ada satu orang pesakit yang mana dia ni diperturunkan ilmu kecantikan kepada cucu. Cucu ni kena gangguan, tapi umur dah 22 tahun.
Saya tanya, sejak bila kena? Dia kata, ustaz, dulu nenek dia tinggal dengan nenek dia sebelum ni. Waktu dia kecil, dia tinggal dengan nenek. Nenek dia pernah buat satu upacara. Upacara dia macam mana? Dipakaikan pakaian seakan macam tuan puteri. Dia pakai baju kebaya, kemudian dia pasang dekat rambut semua cantik lah, bersolek siap. Kemudian dia berjumpa dengan orang, nenek dia bagi berjumpa, dia berhadapan dengan cermin. Cerita apa dulu? Snow White lah kan? Duduk depan cermin, kemudian bercakap macam tu. Dia kata dia duduk depan cermin, kemudian nenek dia akan bawa dia bercakap dengan satu benda dia. Benda ni adalah saka. Yang mana pada waktu ketika itu diperturunkan ilmu kecantikan kepada cucu tadi. Semata-mata nak bagi cucu ni kekal cantik. Bila orang pergi mana-mana, orang akan pandang dia cantik. Sedangkan itu adalah ilmu saka yang diperturunkan. Dan kebiasaan ilmu saka keturunan yang berkaitan dengan kecantikan, dia ada amalan. Ada amalan. Diberikan satu buku kecil, ni amalan dia. Jadi dia kena buat sekian-sekian amalan. Amalan ni tuan-tuan dan puan, kadang-kadang amalan ni adalah amalan yang berunsur Quran. Ada amalan berunsur Quran, yang mana dibacakan Fatihah, dibacakan ayat kursi, dibacakan 3 kul, dibacakan surah sekian-sekian. Tetapi elemen-elemen yang mempunyai unsur-unsur khadam dimasukkan ke dalam ayat-ayat berikut. Maksud dia menjadikan ayat Quran itu sebagai khadam, yang mana kalau sekiranya orang tu baca, orang tu umpama meminta kepada si jin yang duduk di dalam ayat Quran tu tadi. Lepas tu kadang-kadang ada orang ketika mana kita berjumpa, dia pergi bertemu dengan Tok Pomoh nak berawat. Kadang-kadang kita tengok orang tu pakai kopiah, dia pun baca Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul. Kita pun percaya habis dekat dia. Tetapi rupa-rupanya ayat Quran tadi dimasukkan juga elemen-elemen yang lain seperti mantra. Mantra ni kadang-kadang bukan yang kita tak faham. Kadang-kadang yang kita faham. Disebut berseru namamu wahai macam-macam lah. Kan? Berpaksikan kepada 7 petala langit, 7 petala bumi. Okey, dengan kalimat hikmah la ilaha illallah, macam-macam lah. Ini antara kalam-kalam yang menunjukkan adanya unsur-unsur khadam pada ayat. Ni yang bahaya ni. Yang ramai daripada kita menganggapkan bahawa benda tu adalah biasa, sedangkan itu adalah salah di sisi agama. Rawatan cara macam ni tuan-tuan banyak. Kalau kita pergi dekat luar, kadang-kadang kita tengok, kita berubat dengan orang tu tak dengar apa pun. Dengar bunyi macam tu lah. Tetapi rupa-rupanya dimasukkan elemen-elemen unsur khadam ayat ketika mana sesi rawatan. Ni 2. Kemudian yang ketiga, saka, yang kedua, saka, yang tadi yang pertama, saka yang jenis menjaga ni adalah yang pertama jaga rumah. Yang kedua adalah kecantikan. Dan yang ketiga adalah diri. Jaga diri ni macam mana? Dia nak orang ni nampak dia ni hebat. Ada orang dia ambil saka semata-mata nak pastikan ketika mana dia bercakap depan orang, orang ni boleh dengar cakap dia. Bila ketika mana dia duduk dalam meeting, semua orang akan tunduk pada dia. Apabila dia mula bersuara, orang akan mula dengar cakap dia. Ni ada. Saka yang mana diambil semata-mata untuk menjaga diri dia. Ni yang ketiga. Kemudian daripada saka jenis binatang, saka jenis jaga, dan yang ketiga adalah saka yang digunakan pada barang. Maksud dia apa? Saka yang dimasukkan pada barang, dan apabila sesiapa sahaja daripada ahli keluarga yang memiliki barang tersebut, dia sudah pun memiliki saka tersebut. Ni 3 jenis ni. Ini kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Dan saka ni tuan-tuan dan puan, dia tak popular di Timur Tengah. Dia tak popular di Timur Tengah. Kalau kita pergi bertanya dengan negara-negara Arab sekalipun, mereka tak tahu apa tu saka. Saka ni istilah orang Melayu kita.
Sebab itu kebanyakan saka ni berada di mana? Berada dan kebiasaannya berada dan diamalkan oleh orang Malaysia dan Indonesia saja. Orang Thailand tak ada saka. Orang Thailand ni dia terkenal dengan ilmu sihir. Orang Thailand terkenal dengan ilmu sihir. Orang Malaysia dan Indonesia terkenal dengan dua ilmu. Yang pertama iaitu ilmu saka, dan yang kedua iaitu ilmu santau. Sihir ni menang ke orang Thailand dulu daripada Malaysia, Indonesia. Tetapi santau menang ke Malaysia dan juga Indonesia dulu berbanding daripada Thailand. Ini ilmu. Bila ketika mana kita nak cerita tentang bagaimana gangguan-gangguan saka ni dia mula masuk ke dalam masyarakat kita, apatah lagi di Malaysia dan juga Indonesia, apabila ramai daripada kalangan bangsa Melayu mereka mengambil bantuan jin untuk kegunaan harian. Sebagai contoh saya ambil, yang pertama, orang dulu dia nak usahakan tanah, dia tak ada macam-macam teknologi. Dulu tak ada traktor, dulu tak ada bulldozer, dulu tak ada crane, dulu tak ada lori, tak ada macam-macam. Akhirnya mereka menggunakan khidmat jin untuk membantu mereka menjaga kebun-kebun dan mengusahakan kebun-kebun mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, orang dahulu mengambil bantuan jin asbab kerana mereka nak menjaga rumah dan keluarga mereka dari dimasuki pencuri ataupun anak-anak perempuan mereka dirogol. Dua. Yang ketiga, ramai daripada kalangan orang-orang Melayu ni mereka mengambil bantuan daripada jin yang dikenali sebagai saka ni apabila mereka menggunakan untuk tujuan sebagai kehidupan harian diri yang saya sebut tadi, antaranya kecantikan, yang lain sebagai untuk pelindung diri dan juga untuk bagi orang suka, orang tunduk. Ni ilmu sihir. Ini apa? Ilmu saka. Itu tiga. Kemudian daripada cara ini mereka meminta bantuan jin dengan diberi makan kepada jin tersebut. Macam mana asal usul boleh jadi saka? Apabila mereka minta bantuan, kemudian mesti ada bantuan balik, timbal balik. Bagi contoh, kita nak minta tolong orang, kita minta tolong, kemudian dia pun kata kat kita, boleh tolong dengan satu syarat. Dia kata, tidak, boleh tolong hantar saya pergi dekat KTM sekejap, boleh dengan satu syarat, hang tolong top up aku punya minyak. Betul tak? Tu timbal balik. Kita minta tolong, dia pun minta tolong kita balik supaya bubuh minyak kereta dia. Okey, boleh. Seperti mana yang berlaku antara perbualan antara manusia dan juga jin, yang meminta pertolongan kepada bangsa jin ini daripada manusia. Apabila mereka meminta pertolongan, timbal balik yang diminta oleh para jin itu adalah berunsur makanan. Boleh, tapi hang bagi aku makan. Aku boleh tolong hang, tapi dengan syarat hang bagi aku makan. Lalu antara makanan yang diminta adalah makanan yang pelik-pelik. Sebagai contoh, diminta kambing hitam, diminta ayam hitam, diminta darah binatang, diminta darah manusia. Ini adalah antara makanan-makanan yang mana jin minta supaya diberikan kepada mereka. Ada satu kes yang pernah berlaku. Satu orang yang dia menceritakan keadaan dia membela saka ni, apabila dia nak saka tu muncul, dia bawakan bertih. Dia bawa bertih, kemudian saka tu muncul dan diberi makan. Selepas diberi makan, dia pun bagi tahu, sekarang kau nak aku buat apa kerja, bagi tahu, aku akan buat. Ini adalah kaedah yang digunakan sejak dahulu untuk memastikan jin saka ni berterusan berada bersama mereka. Maksud dia apa? Kalau tak bagi makan, boleh jadi jin ni tak mau buat kerja. Kalau tak bagi makan, dia boleh jadi tak buat kerja.
Jadi setiap pada hari Jumaat malam akan diberikan makan. Malam Jumaat diberikan makan, selalunya berunsur darah kepada jin saka ni. Ni yang jadi sejak dahulu. Cumanya zaman sekarang sudah tidak ada amalan sedemikian rupa. Tetapi tuan-tuan dan puan, yang menjadi permasalahan pada masa kini adalah apabila jin pun mengikut teknologi kita. Hari inilah jin boleh transfer ikut macam kita. Dulu kita nak masuk duit, kena pergi ATM. Hari ini kita nak masuk duit kepada orang, boleh transfer online. Tuan-tuan dan puan, hari ini kalaulah kita hari ini nak terima saka, tak semestinya kena berdepan. Hari ini orang boleh terima saka daripada sudut online. Tuan-tuan pernah tengok orang dapat terima saka daripada online? Tak ada. Tak pernah nampak lagi kan? Tetapi realitinya perkara itu wujud. Saya bawakan satu kisah kepada tuan-tuan dan puan tentang satu orang yang saya pernah pergi merawat. Tapi ini menurut dia ni mendapat melalui kaedah bersentuhan. Itu yang pertama. Kaedah bersentuhan, saya pernah pergi satu kes di Kuala Lumpur. Saya pergi sana, kemudian dia panggil untuk rawat mak dia, umur 80 lebih, duduk terlantar atas katil. Waktu terlantar atas katil tu, kemudian dia kata, "Ustaz, tolong rawat mak saya. Mak saya ni ada saka," dia kata. Kemudian saya sampai-sampai tu dia cerita, dia kata, Ustaz tengok tu tak kat atas tak? Tengok tu. Dia duduk jegi mata dia dekat saya. Kita pun tengok tak nampak apa. Betul tak? Tengok mana nampak. Tapi dia tahu, Ustaz tengok dia jegi saya tu. Jahat dia ni. Tu sama kat tu. Yang tu pun jahat juga. Kita tak nampak. Kemudian saya baca ruqyah. Ketika mana sesi ruqyah bermula, tiba-tiba anak dia yang sebelah dia tu nak tumbang. Anak sulung dia, perempuan, nak tumbang. Habis saya kata duduk, saya pun baca sampai habis ruqyah. Kemudian yang jadi tak sedar tu adalah anak dia, bukan mak dia. Anak dia. Bila kita dah bercakap, berinteraksi semua, sampai kita suruh keluar, jin tu pun keluar. Lepas dah keluar tu, saya tak tanya apa pun. Saya nak balik. Dalam nak balik tu, adik dia hantar saya pergi dekat kereta. Dia cerita, dia kata, Ustaz tahu kenapa kakak saya tu boleh jadi? Saya tak tahu. Kan? Sebab dia orang memang tak nak cerita pada asal. Dia kata, Ustaz, sebenarnya kami pernah pergi berubat di Johor. Dia kata, satu ketika dulu kami pergi berubat di Johor. Ada satu ustaz di Johor kata dia boleh buang saka. Jadi dia kata bawa mak dia datang jumpa dia, sebab dia nak buang saka dekat badan mak saya. Tapi kami kata tak boleh, sebab mak kami tu bedridden, duduk atas katil, nak kena panggil ambulans, nak kena bawa kan susah. Jadi dia pun kata macam ni, salah seorang daripada adik-beradik, anak kepada mak ni, kena pergi salam dengan mak sambil sebut, apa-apa sahaja yang ada pada badan mak saya terima, dia kata. Sebut macam tu. Kemudian baliklah adik-beradik ni, kakak sulung dia tu pergi salam mak dia sambil kata, Mak, apa-apa sahaja yang ada pada mak saya terima. Kemudian ustaz tu kata, datang balik jumpa dia, dia nak buang saka tu. Datang jumpa dengan ustaz tu, kan, akhirnya saka tu kekal duduk dalam tubuh badan. Kekal duduk. Kata dibuang, sedangkan tak dibuang. Datang ketika mana kita dengar baca Quran saja dah tumbang. Rupanya saka tu duduk dalam badan anak dia tu. Ni yang kita tak nak ni. Apabila sebahagian daripada masyarakat pada hari ni, dia sanggup menerima saka untuk dijadikan pusaka semata-mata kerana beberapa sebab. Yang pertama, kerana faktor kesihatan. Bila mak dan ayah dia sakit, mak dan ayah jatuh sakit, dia nampak teruk sangat, dia tahu mak dan ayah dia tu ada saka. Jadi apa dia buat? Kerana dia tak nak melihat kondisi mak dan ayah dia tu dalam keadaan sakit, lalu dia pergi jumpa mak dan ayah dia, dia pergi terima saka tu. Tapi yang merunsingkan adalah apabila saka tu beralih daripada badan mak dia atau ayah dia
kepada si anak, mak dan ayah itu tetap berada dalam keadaan diganggu oleh jin saka tu. Dah jadi dua masalah. Mak dan ayah tu masih saka tu nak pergi duduk dekat dia, tapi dalam masa yang sama saka tu boleh berpindah duduk dalam badan si anak. Daripada ada satu masalah jadi dua masalah. Sebab apa? Pada asalnya mak dia saja yang nak dirawat, tetapi asbab anak pergi terima saka tu, pada waktu dan ketika itu kita terpaksa merawat mak dan juga anak. Ni yang berlaku masyarakat hari ni. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebahagian masyarakat yang menganggapkan bahawa saka ni memberi kebaikan kepada keluarga. Ada yang pernah tanya, Ustaz, orang kata saka ni jaga family, betul ya? Saya kata memang betul. Orang dahulu dia mengambil dan dia ni mengambil saka ataupun dia bela saka ni asbab kenapa nak jaga keluarga. Tapi apabila kita beriktikad bahawa saka itu mampu menjaga keluarga kita, bermaksud iktikad kita sudah berubah kepada selain daripada Allah. Sebab tu saya selalu sebut benda macam ni. Kalaulah hari ni ahli keluarga ada saka, jangan ada sesiapa yang kata-kata pergi terima. Itu satu. Yang kedua, jangan pernah ada tanggapan dalam hati kita bahawa saka ni memberi kebaikan kepada kita dan keluarga. Jangan. Sebab apa? Natijah dia akan mengakibatkan si anak atau keturunan dia ni mula nakkan kepada sesuatu. Benda daripada benda ni. Sebagai contoh saya bagi. Ni kes berlaku dekat pusat rawatan kami. Bila kena ganggu, ada satu keris dibawa mai. Ustaz, ini keris keluarga kami. Kami tahu Ustaz, benda ni memang ada. Dulu Tok Wan saya ni simpan benda ni dalam almari Ustaz. Ustaz bayangkan, saya pi buka, waktu tu saya kecil, saya pi buka, tiba-tiba kepala saya jadi lain. Lepas pada tu Ustaz, tiba-tiba ni Tok Wan saya balik sampai rumah. Dia marah, dia kata siapa yang buka keris tu? Marah dah. Dia boleh tahu dan benda tu boleh bagi tahu kepada tuan dia. Ni keris. Dia datang, Ustaz tolonglah buat, kami tak mau apa-apa dah Ustaz, Tok Wan kami dah tak ada dah, tapi benda ni duk mengganggu keluarga, Ustaz tolonglah bersihkan benda ni. Kita pun bagi tahu, nak tak nak ni benda ni? Tak nak Ustaz, kami tak nak dah Ustaz. Kemudian diberikan. Kemudian kita buat proses tawar. Keris ni. Tawar banyak kali kita buat. Tawar ni, nak tawar barang ni, kita pakai garam kasar, lada hitam. Tawar. Kemudian kita bacakan ruqyah berkali-kali, banyak kali. Lepas daripada tu, tak lama, dalam lebih kurang 6 bulan, datang kembali ahli keluarga. Ustaz, kami nak balik keris yang kami bagi dulu. Kita kata, hari tu kata tak nak. Dok Ustaz, baru ni abang saya dia pergi merawat dengan satu orang ni. Orang tu kata suruh ambil balik benda tu. Dia kata suruh simpan. Dia kata kalau tak simpan, benda ni lagi mengganggu kami ahli keluarga. Jadi dia suruh kami simpan supaya benda ni tak ganggu. Biarlah benda tu duduk pada keris tu. Duduk dia saja. Simpan. Siapa-siapa dia tak akan kacau orang. Jadi diminta kembali. Asbab kenapa? Nak dikembalikan. Ada sesuatu permintaan ke atas keris tu tadi. Ni yang bahaya. Sebab tu saya kata hari ni, apabila orang menganggap saka itu adalah pusaka, bahaya dalam kalangan kita. Sebab itulah hari ni apabila salah seorang daripada kita mengetahui asal keturunan kita mempunyai tanda-tanda saka, jadi berubatlah. Berubat. Tak ada benda yang tak boleh berubat. Ada orang kata, Ustaz, betul ke saka ni memang tak boleh rawat, tak boleh keluar sampai bila-bila? Saya kata tak. Jawapan saya tak. Sebab apa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai makhluk, kita disuruh supaya merawat diri kita daripada gangguan makhluk halus seperti jin. Tetapi dalam masa yang sama, kita menganggapkan bahawa tidak ada kekuasaan yang mampu menandingi kekuasaan saka. Itu silap kita.
Dalam ketika mana kita berubat, kita mesti tanam dalam hati kita bahawa sesungguhnya tidak ada perkara pun yang mampu melangkaui kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Maksud dia apa? Tak mustahil. Yang mana penyakit itu boleh sembuh. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak ceritakan kepada tuan-tuan dan puan beberapa tanda-tanda saka. Hari ni kita nak tahu, Ustaz, saya ni tak tahu saya ada saka ke tak. Tapi tanda-tanda yang saya sebutkan ni boleh memberikan gambaran kepada tuan-tuan dan puan. Sekiranya tanda-tanda ni ada, boleh jadi asal keturunan kita ni ada tanda-tanda, ada unsur saka. Baik. Yang pertama, saka ni dia selalu mengganggu manusia daripada mimpi. Ada 5 jenis mimpi yang dikaitkan dengan saka. Yang pertama adalah mimpi baby, budak kecil. Satu orang tiba-tiba dia mimpi baby. Mimpi baby ni, Ustaz, mimpi macam mana, Ustaz? Sama ada dia mimpi baby, dia jumpa baby sahaja dalam mimpi dia, ataupun dia jumpa baby atau budak kecil yang dia dukung, ataupun dia bersalin, ataupun dia menyusu, semua sama. Semua sama. Ada orang kata tu tak kena lagi. Nak kena tak kena, mimpi baby sudah menunjukkan kita ada tanda-tanda keturunan saka. Yang pertama. Yang kedua, iaitu mimpi rumah lama. Mimpi rumah lama atau kampung. Selalu mimpi kampung. Ustaz, isteri saya ni dia asyik mimpi kampung dia saja. Itu mimpi. Ataupun mimpi rumah lama, rumah usang. 2. Yang ketiga, mimpi orang tua datang dalam mimpi bagi barang. Bagi bawa kita pergi berjalan ke, dia bagi keris ke, dia bagi loket ke, dia bagi cincin ke. Ni yang ketiga. Yang keempat, mimpi air. Mimpi air ni apa? Mimpi sungai, mimpi lemas, mimpi berenang dekat laut, mimpi hujan lebat, mimpi banjir besar. Itu semua mimpi air. Mimpi air ni dikaitkan dengan mimpi saka. Dan yang kelima adalah mimpi orang yang dah mati datang dalam mimpi. Datang dalam mimpi. Sebagai contoh, mimpi tok nenek datang dalam mimpi. Dia mimpi pak saudara dia, mak saudara dia datang dalam mimpi. Tu, mimpi orang yang dah mati datang dalam mimpi. Ni 5 jenis mimpi. Kalau sekiranya ada tambahan, dia mimpi ni jenis saya sebut tadi awal-awal, iaitu dia mimpi buaya putih. Itu menunjukkan saka buaya putih. Tu, tapi jarang-jarang orang mimpi macam ni. Selalunya mimpi saka 5 jenis mimpi ni. 5 jenis mimpi ni. Orang tanya, Ustaz, mimpi jatuh tempat tinggi itu gangguan sihir, bukan saka. Mimpi ular, sihir, bukan saka. Mimpi saka selalunya 5 jenis ni. Kemudian setelah mana didatangi dari sudut mimpi, saka ni pula akan mengganggu dari sudut fizikal. Yang pertama adalah dia selalu sakit kepala. Orang yang ada tanda-tanda saka ni kerap sakit kepala. Sakit kepala tu makan ubat pun tak elok. Tak elok lah. Dia kata kejap angin lah kan naik atas kepala, makan ubat. Laku tu juga. Tak baik. Kerap sangat sakit kepala. Boleh jadi hari-hari sakit kepala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dia sering kali sakit bau. Sakit bau. Yang mana sakit dia antara bahu ni hingga ke pinggang. Dan selalunya kalau sakit jenis ni tidak dirawat. Dia tak rawat. Lama dia biar sakit. Akhirnya dia akan mendapat penyakit sakit tulang belakang. Selalu banyak kes. Tu. Kemudian yang ketiga. Ni selalu berat ni. Berat selalu rasa. Tu tanda-tanda saka. Yang ketiga. Apabila dia tidur, dia sering ditindih. Tidur, sering ditindih. Tidur-tidur, tiba-tiba tak boleh bergerak dah. Cakap apa tak boleh, nak baca ayat kursi tak boleh. Tu ditindih. 3. Yang keempat, apabila badan dia mula ada lebam-lebam. Lebam-lebam. Bangun-bangun tak semena-mena, tak ada langgar meja, tak ada langgar kerusi, tak ada jatuh, tiba-tiba ada lebam. Kat kaki paha ni satu, tiba kat tangan ada satu. Tu adalah tanda-tanda saka. 4. Kemudian yang kelima, dia sering kali ketak gigi. Ketak gigi. Ketak gigi ni boleh jadi dia anak atau cucu. Cucu pun boleh jadi. Cucu tidur duk main gigi, ketak gigi.
Tu tanda-tanda saka. Selain daripada tu, yang keenam, tanda saka lagi. Okey, setelah mana pada tubuh badan, dia juga boleh mengakibatkan gangguan pada dari sudut emosi. Okey, yang pertama mimpi, yang kedua fizikal, yang ketiga emosi. Emosi ni apa? Yang pertama, selalunya kalau kita ada anak kecil ni, dia lambat cakap. Kita sebut speech delay. Lambat cakap. Saya banyak ada jumpa kes yang mana apabila melibatkan kita budak ni speech delay, rupanya bila kita rawat, keturunan dia ni ada saka. Banyak kes speech delay. Jadi kalau siapa yang ada kes speech delay ni, bawa pergi berubat. Ada kaedah kita nak bagi, insya-Allah dipercepatkan, kita boleh cakap. Okey, kita tunggu bagi azan kejap.
Okey, baik. Tadi yang pertama tadi speech delay. Yang kedua sawan. Sawan. Budak selalu kena sawan. Okey, ni ada tanda-tanda saka. Kemudian yang ketiga adalah kebiasaan yang terjadi bila dah besar sikit, ni terjadi pada yang besar, bukan budak kecil. Adalah apa? Depression. Orang yang ada gangguan saka, dia memang tak boleh kontrol stres. Dia tak boleh kontrol. Dan kebiasaan orang yang ada gangguan saka ni, dia cepat jadi stres dan mengakibatkan jadinya depression. Yang keempat adalah anxiety. Anxiety. Antara tanda-tanda lain yang terjadi kepada orang yang ada gangguan saka adalah sendawa. Dia akan jadi kerap sangat sendawa, banyak. Ada ingat angin selalu jadi ada tanda tu. Bila pergi jumpa doktor, doktor kata dia ni ada GERD. Doktor pergi jumpa doktor, doktor akan cakap dia ni ada GERD. Dan GERD ni akan lead kepada anxiety. GERD ni akan membawa kepada anxiety. Siapa yang ada GERD pergi jumpa doktor, dia akan cakap dia ni ada anxiety. Anxiety ni yang sering terjadi kepada orang yang ada gangguan saka. Baik, dengar betul-betul lah. Kebanyakan orang yang ada gangguan saka, dia ada anxiety. Dan tak semua orang yang ada anxiety ada gangguan saka. Maksudnya ada anxiety disebabkan kerana medical, ada disebabkan kerana gangguan saka. Okey, anxiety. Dan yang lebih teruk lagi, lepas pada atas pada tu, yang kelima adalah skizofrenia. Skizofrenia ni adalah apa? Orang yang boleh nampak dan dengar. Okey, dia nampak benda macam-macam, kemudian dia dengar orang duk cakap. Pergi doktor kata skizofrenia. Okey, ini tanda-tanda skizofrenia ni, iaitu boleh nampak dan dengar, adalah tanda yang sama dialami oleh orang yang ada gangguan saka. Orang ada gangguan saka ni dia akan nampak kelibat, kerap sangat nampak kelibat. Kadang-kadang dia duduk basuh pinggan dekat dapur, tiba-tiba dia rasa macam ada orang kat belakang. Tapi dia pusing tak ada. Dia selalu rasa macam tu. Apatah lagi nampak kelibat lebih lah. Dengar orang bagi salam kat pintu rumah kerap kali. Dengar orang duk berjalan dalam rumah. Sebab apa? Sebab ada benda lain yang bersama dengan dia. Tu. Okey. Dan kebiasaannya orang yang ada gangguan saka ni boleh menurun. Menurun ni selalunya daripada apa? Yang pertama adalah ilmu persilatan. Saka yang turun daripada ilmu persilatan, okey, lalu orang yang menerima ataupun dia ada saka tadi, dia akan mula menurun. Itu satu. Yang kedua, menurun ni datangnya daripada ilmu bidan. Okey, ilmu bidan. Yang mana nenek dia bidan, diperturunkan ilmu tu sehingga kadang-kadang cucu boleh jadi bidan walaupun tak belajar. Cucu boleh jadi bidan walaupun tak belajar. Orang minta urut, tiba-tiba urut elok. Datang kata ni perut, dia pun tiba-tiba pergi urut, perut elok. Kadang-kadang dia buat satu benda tu yang mana ilmu perbidanan tu dia tak pernah belajar pun, tetapi jadi. Tu nama dia menurun. Dan yang ketiga, berubat. Okey, yang mana ilmu perubatan yang boleh diturunkan walaupun tanpa dia belajar. Selalunya ilmu perubatan ni turun dalam mimpi. Orang tu tiba-tiba boleh berubat, tetapi dia dapat ilmu tu dalam mimpi. Itulah yang dinamakan saka. Kemudian yang keempat, tanda-tanda yang sering terjadi adalah kepada rumah. Tadi yang pertama mimpi, kedua fizikal, yang ketiga emosi, yang keempat adalah rumah. Rumah sering kali kedengaran bunyi-bunyi. Antara bunyi yang selalu kedengaran adalah bunyi guli. Antara tanda bunyi lain yang kedengaran adalah bunyi orang tarik perabot. Antara tanda lain bunyi yang biasa kedengaran adalah kita dengar macam orang mandi dekat dalam bilik air. Macam orang mandi, sedangkan paip tak dibuka, tapi bunyi air dibuka. Lepas tu kadang-kadang lebih lagi dia nampak dia dengar orang sedang masak di dapur, sedangkan tak ada orang yang memasak. Ini adalah kedengaran, iaitu gangguan-gangguan yang berada di rumah. Dan selalunya gangguan saka ni bertapak bersama dengan ahli keturunan yang berada di dalam rumah tersebut. Okey, antara tanda lain
dia selalunya tak nak pergi majlis keramaian. Tak nak. Orang ajak jom pergi kenduri, tak nak lah, nak duduk rumah. Tak nak pergi mana-mana. Ajak pergi melancong, pergi berjalan, tak nak duduk rumah. Ni kebiasaannya. Antara tanda lain, dia kerap menangis. Ataupun dia rasa hibah tanpa sebab. Menangis tak ada sebab, tiba-tiba menangis. Ni. Ini adalah antara tanda-tanda orang yang ada gangguan saka. Jadi siapa-siapa yang dia ada tanda-tanda berikut, carilah pusat rawatan dan berubatlah. Baik. Dan yang terakhir tuan-tuan dan puan, kalau kita cerita pasal saka ni, macam mana cara nak merawat. Rawat saka ni tak sama macam rawat benda lain. Tak sama macam kita rawat orang kena histeria, tak sama macam kita rawat orang kena sihir. Walaupun kaedah yang digunakan adalah sama, iaitu menggunakan ruqyah. Tetapi tuan-tuan dan puan, yang sering kali menjadi permasalahan pada saka ni adalah saka ni degil. Jenis tak nak keluar. Saya pernah merawat pesakit yang 2 jam. 2 jam dia rawat tak nak keluar. 2 jam tak nak. Last sekali tak apa, kita biar. Tak apalah, bagi sedar kawan tu. Kemudian nanti datang berubat balik. Sebab apa? Dia memang tak nak tinggalkan. Kebiasaan bila kita nak tengok cara orang yang ada saka ni macam mana, bila jadi tak sedar, ruqyah tak sedar. Yang pertama dia jadi kerah. Dia suka genggam tangan. Dia genggam ni, dia tak nak bagi kita buka. Tarik buka tak nak. Ni kebiasaannya tanda-tanda saka. Kemudian badan dia kerah. Kaki dia jadi kerah. Kita tarik macam mana pun kerah. Tu kebiasaannya saka. Yang ketiga, dia tak nak bercakap. Kamu datang daripada mana? Tak nak bercakap, diam saja. Sebab apa? Sebab dia tak nak bila ketika mana proses bercakap tu ataupun interaksi bermula, kita akan suruh dia keluar bertemu badan. Yang tu yang dia tak nak. Sebab tu kebanyakan orang yang ada saka, salah satunya lagi, tandanya adalah dia susah dapat anak. Kahwin 15 tahun tak dapat anak. Rupanya cek-cek ada saka. Sebab apa dia tak nak bagi dapat anak? Salah satunya sebab dia tak nak keturunan yang baru ada. Selalunya perjanjian dibuat antara saka dengan pemilik saka ni. Dia akan bagi tahu, kamu boleh duduk dengan aku 6 keturunan, 7 keturunan saja. Lepas tu tak boleh. Orang ni dah keturunan ke-6. Kalaulah dia tu melahirkan anak dia tu sudah jadi keturunan yang ke-7. Bermaksud keturunan itu adalah keturunan yang terakhir, yang mana saka tu boleh duduk. Lepas pada tu saka tu dah tak boleh duduk. Ini adalah perjanjian. Jadi kebiasaannya kes-kes macam ni yang melibatkan selalunya apabila tak dapat anak, tak dapat zuriat, asbab kerana saka ada tanda-tanda perjanjian yang melibatkan keturunan. Maksudnya berapa keturunan tu? Jadi 3 jenis macam mana nak kenal apabila masuk jin dalam badan. 3 jenis ni, itu menunjukkan tanda-tanda saka. Baik, macam mana cara kita nak rawat saka? Yang pertama tuan-tuan dan puan, asbab kerana saka ni susah nak keluar daripada tubuh badan. Orang kata, ustaz memang tak boleh keluar langsung. Saya kata boleh, tapi kena kerap berubat, kena selalu dirawat. Kadang-kadang kita jangan bergantung sepenuhnya kepada perawat. Jangan. Kita kena bergantung juga kepada diri kita sendiri. Yang pertama, selalulah baca surah As-Saffat. Baca surah As-Saffat ayat 1 sampai ayat 10. Baca tiap-tiap hari. Nak lagi kuat, baca surah As-Saffat ayat 1 sampai ayat 10. Kalau lebih baik, baca satu surah. Dan ditambah dengan satu lagi surah, iaitu surah jin. Surah As-Saffat 1 sampai habis, surah Al-Jin 1 sampai habis. Dibaca pada air satu baldi. Kemudian dimandikan pada setiap petang. Setiap petang mandi guna air yang kita baca tu. Jadi kalau ada masa tu tiap-tiap hari buat, ambil air satu baldi, baca surah As-Saffat, baca surah Al-Jin, kemudian hembus, kemudian buat mandi tiap-tiap hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melazimi bacaan Ayatul Kursi sebanyak 41 kali dalam satu hari.
Baca ayat kursi 41 kali dalam masa satu hari. Ini baca. Sebab kerana apa? Mengambil daripada hadis Nabi SAW yang mana jin pernah berinteraksi dengan Abu Hurairah yang mengatakan bahawa ayat kursi adalah ayat yang paling ditakuti oleh para jin. Jadi mengambil daripada tu, kita bacakan ayat kursi pada setiap hari sebanyak 41 kali. Tu memang panah habis lah. Dan yang ketiga, dibacakan suratul Baqarah pada rumah. Sebab tak cukup kita rawat saja, tempat yang dia duduk pun perlu dimusnahkan. Saka ni, iaitu dia duduk di rumah. Jadi cara macam mana nak musnahkan tempat dia di rumah? Dibacakan suratul Baqarah pada rumah. Kalau boleh ambil 1 minggu 1 kali, cukup. 1 minggu sekali baca suratul Baqarah. Ambil lah di keluarga kita duduk ramai-ramai sikit, kita ambil 1 juzuk, dia ambil ni 1 juzuk, dia ambil separuh juzuk, cukup, habis 2 juzuk setengah. Okay? Kalau kita tak boleh baca satu surah pun tak apa, kita kongsi, dibacakan beramai-ramai pada rumah. Okay? Seminggu sekali, insya-Allah dengan izin Allah Ta'ala, lama kelamaan jin saka ni dia akan menjauhkan diri daripada badan dan rumah kita. Asbab kerana apa? Dia tak tahan dengan bacaan Quran yang kita bacakan. Itu 3 cara. Ingat, yang pertama baca surah As-Saffat dan surah Jin pada 1 baldi air setiap hari, baca, kemudian mandi setiap petang. Yang kedua, baca ayat kursi 41 kali 1 hari. Dan yang ketiga, bacakan suratul Baqarah pada rumah seminggu 1 kali. Okey, wallahu taala alam. Okey, setakat tu yang dapat saya kongsikan. Sebenarnya kalau ikut perbincangan panjang lagi, tetapi sekadar untuk kita faham. Okey, apa yang saya nak bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan hari ini, sekiranya ada daripada keturunan kita yang ada gangguan saka, berubat. Jangan kita ambil pendekatan untuk terima. Jangan. Sebab dia akan menyusahkan pula kita dan keturunan kita yang di bawah ni. Okey, mudah-mudahan perkongsian saya pada malam ini memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap itu datang daripada diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin wal mustada'afin fi Filistin wa fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.